Okey, sekarang ni kamu nampak skrin saya kan? Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak, okey. Soalan nombor 1, nak bincang ke atau buat dahulu? Ini yang tembereng, yang bersilang. Kalau nak bincang, kita bincang. Kalau kamu rasa kamu boleh buat, saya bagi masa. Masa kita bincang. Macam mana? Bincang je lah cikgu. Bincang dulu, okey. Alright. Sekejap ya. Okey, saya lakarkan dulu untuk bagi kamu faham. B 2R 5S R T 2T. Okey, yang tengah-tengah dia adalah Q. Okey, yang di tengah-tengah Q adalah RS. Okey, so kat sini dia kata nisbah titik Q membahagikan PR kepada 3 nisbah 2, jadi saya buat 3, 2. Okey, saya ingat sikit. Alright. Okey, apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita akan buat silang. Maksudnya 3 ini saya darabkan dengan R, manakala 2 ni saya darabkan dengan B. Okey, saya fokus kepada satu-satu dulu Okey, maksudnya kat sini saya fokus kepada X dahulu. Okey, di mana 2 darab dengan 2R, saya tambahkan dengan 3 darab dengan T, and then saya bahagi dengan jumlah nisbah iaitu 5. Jawapan dia adalah R. So saya akan dapat 4R tambah 3T bersamaan dengan 5R. So kat sini 3T bersamaan dengan R. Kamu boleh follow kan kalau saya buat sekaligus, saya skip step. Cuba perhatikan dulu, kamu faham tak? Boleh itu saya fokus kepada X. Sekarang ni kalau saya fokus kepada Y, okay, sama juga cara dia. Maksud dia 2 tu saya darabkan dengan 5S tambah 3 tu saya darab dengan 2T. Okey, kamu kena alert juga sebab soalan algebra ni sekarang soalan famous. Bahagi dengan hasil tambah nisbah iaitu 5, jawapan kita adalah S. So kat sini saya akan dapat 10S bersamaan dengan tambah 6T bersamaan dengan 5S. So sini saya akan dapat 5S bersamaan dengan negatif 6T. So kat sini dia cakap dia nak R dalam sebutan S. Maksudnya kat sini, okey, kalau R dalam sebutan S, jadi saya cancel ni dulu. Saya nak biar T tu positif. Sebab apa? Sebab saya nak kena ganti yang dalam di sebelah. Maksudnya 6T bersamaan dengan negatif 5S. So T sorang-sorang adalah negatif 5/6S. So ini saya akan ganti di sebelah. Jadi hasilnya kat sini saya dah dapat R itu dalam sebutan T. Okey, maksudnya kamu naik vaksin bila Minggu depan. 3 hari bulan. Okey. Jadi TR sama dengan 3. T itu ganti dengan negatif 5/6S. So kalau kita tekan calculator, kita akan dapat R sama dengan potong-potong negatif 5/2S. Boleh faham tak? Tengok dulu, fahamkan dulu. Nak tanya boleh tanya terus. It's okay, kita just relax untuk buat discussion je.
Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okey. Sekejap Okey, soalan yang kedua. Kita tengok Diberi Y sama dengan MX tolak C ialah persamaan garis lurus AB dan Y sama dengan 3 tolak C dalam kurungan X tambah M persamaan garis lurus CD. Okey, dia bagi dua persamaan. Dia kata persamaan AB berserenjang dengan garis lurus CD. Lepas tu ungkapkan C dalam sebutan M. Okey, maksudnya ayat dia lebih kurang beginilah. Kita ada satu garis, kita ada satu garis. Maksudnya ini adalah AB iaitu Y sama dengan MX tolak C. Yang satu lagi ni kat sini adalah Y sama dengan 3 tolak CX tambah M. So dekat sini keyword dia adalah serenjang. Apa maksud serenjang? Apa formula dia? Masih ingat lagi tak? M apa kalau serenjang? Yang M2 Okey. Negatif 1 bagi 1. M1. M1. Okey, very good. Ini konsep serenjang. So kat sini kita dah dapat ini adalah M1 dia. M. Ini adalah M2 dia. Sebab dia kata okey, dia kata garis AB tu berserenjang dengan garis CD. So kat sini apa yang perlu kita buat? Kita hanya ganti sajalah. So kalau kita ganti dalam konsep ni kita akan dapat 3 tolak C sama dengan negatif 1 per M. Ayat dia kata dia nak ungkapkan C kan. Ungkapkan C, apa maksud ungkapkan C? C sorang-sorang. Yes, very good. C sorang-sorang. So kat sini kalau saya pindah C sorang-sorang, apa yang saya akan dapat? Saya buat kaedah biasa dulu Saya buat panjang sikit. Negatif C sama dengan negatif 1 per M tambah 3. So kalau C dalam keadaan positif, dia akan jadi 1 per M tambah 3. Okey. So kat sini kalau saya bagi sama penyebut, sebab kita nak permudahkan lagi. Ini per 1. So ini darab dengan M, ini darab dengan M. So ini saya akan dapat C sama dengan 1 tambah 3M per M. Boleh tak? Ada idea tak? Dalam bentuk algebra. Cikgu kenapa positif? Kenapa? Sorry sayang, saya salah. Sepatutnya ini negatif kan? Thank you. Okay, ini negatif. So ini positif lah kan? Saya fikir jawapan tadi sebenarnya. Okay. Betul sudah saya buat kan? Ya, cikgu. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak lagi? Rasa macam kalau tak jelas ke? Kamu take time dulu fahamkan. Lepas tu kita akan proceed yang seterusnya. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh, Okey, boleh. cikgu. Okey. Apa yang saya harapkan kat sini, walaupun dia menggunakan konsep tembereng dan serenjang dan dia nak dalam bentuk algebra, kamu just buat macam biasa je ganti. Cuma bezanya, kalau ungkapkan kita dalam bentuk algebra lah, kalau nilai adalah nilai lah. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Macam mana kita nak tunjukkan dua garis lurus itu dalam keadaan serenjang? Maksud cikgu
Okey, cuba perhatikan. Dia kata tunjukkan bahawa dua garis lurus adalah serenjang. So apa yang kamu boleh fikirkan konsep? Yes, kamu akan fikir M2 sama dengan -1/M1. Itu kalau kita nak cari kecerunan. Kalau kita nak tunjuk dia, kamu kena ingat kecerunan pertama, bila kita darab dengan kecerunan kedua, hasil dia bersamaan dengan -1, maka sah persamaan itu adalah serenjang. Clear tak apa yang saya nak sampaikan? Okey. Jadi apa yang saya nak kamu buat, tukar persamaan ini dalam bentuk YMX tambah C, tukar persamaan ini dalam bentuk YMX tambah C, dapatkan dia punya kecerunan, and then kecerunan dua-dua tu kamu darab, dan bila jawapan dia -1, maka dia adalah serenjang. Boleh tak? Boleh faham? Mungkin. Okey, tak apa, kita buat step by step. Saya guide kamu. First kali saya nak kamu tukarkan ini kepada bentuk kecerunan 2x I, ini sama dengan kali ni, tambah 4y sama dengan 1. Tukar kepada konsep kecerunan, iaitu y sama dengan mx tambah c. Nanti saya nak kamu sebutkan nilai m dia. Maksud dia tinggal y seorang-seorang lah, bahasa mudah dia. Kalau kamu dah tukar y seorang-seorang, bagi tahu just slow and steady. Saya nak kamu faham benda ni betul-betul. Kertas 1 dia lebih kepada semua konsep yang kamu belajar. Kertas 2 baru dia pecah-pecah. Macam mana? Dah dapat bentuk YMS tambah C? M dia memang Apa? Boleh sebut balik? M dia adalah? -1/2x tambah 1/4. -1/2 je. Sebab saya nak kecerunan dia sahaja. Okey. Okey, yang lain macam mana? Dapat jawapan sama dengan kawan kamu tak? Atau cikgu macam mana nak buat? Boleh tunjuk? Macam mana? Tunjuk cikgu. Okey, alright, it's okay, tak ada masalah. So kalau kita tinggal y seorang-seorang, ini adalah simple algebra linear je. So kalau 4y dia akan jadi 1 tolak 2x. So kalau saya susun balik, 4y sama dengan
negatif 2x tambah 1. Jadi kalau y sorang-sorang, semua dibahagi dengan 4. Itu maksud tinggal y sorang-sorang. Okey, betul sudah kawan kamu sebut tadi. Di mana di sini kamu akan dapat persamaan dia y sama dengan negatif 1/2x tambah 1/4. Saya nak dia punya kecerunan sahaja. Ini dia punya kecerunan. Okey, yang kedua ni, boleh tak bagi idea macam mana kita nak permudahkan? Simple word. Macam mana? Satu perkataan je macam mana kita nak permudahkan. Ingat lagi tak apa perkataan tu? Dua perkataan. Yes, very good. Darab silang. So ini kita darab ke atas, ini kita darab ke atas dan ini pun kita darab ke bawah-bawah. So kat sini saya akan dapat 3y tolak 6x per 18 sama dengan 1. Boleh kamu habiskan? Tukar dalam bentuk y mx tambah c dan dapatkan m2-nya. Sebaik kamu masih untuk buat. Ini pun penting ya untuk matematik kertas 2. Dia ada soalan yang melibatkan persamaan kuadratik yang guna EQN. Jadi kamu kena ubah suai dulu persamaan, jadikan bentuk persamaan arm kuadratik, baru boleh kamu mod. Okey, sebaik kamu masa dulu. Dua kah cikgu? Okey, Allah Rabbi. 2. Okey, tak apa, saya state dulu jawapan dia 2. Macam mana yang lain? Dapat jawapan sama macam kawan kamu tak? Jawapan dia adalah 2. Dapat cikgu. Sama Okey. cikgu. Jadi saya tak perlu tunjuk Kena saya tunjuk juga. Ada request nak tunjuk tak? Kamu tak payah malu-malu Kalau nak saya tunjuk. Kalau tak nak saya teruskan. Macam mana? Ada request? Tak nak ni? Betul Tunjuk? Bah. Okey. Tunjuk saja. Okey, boleh, tak ada masalah. Kamu kena ingat dia sama juga macam matematik. Ini kita pindah sebelah dia jadi darab. So saya akan dapat 3y tolak 6x sama dengan 18. Kan saya nak y sorang-sorang. So saya terus susun tolak pindah sebelah jadi tambah. Maksudnya 6x tambah 18. So kalau y sorang-sorang semua bahagi 3. Maksudnya 6 bahagi dengan 3x. 18 pun bahagi dengan 3. So kat sini kita akan dapat y sama dengan 2x tambah 6. Kita nak dia punya m sahaja. Di sini m2 kita. So kita dah state tadi kat sini. Jadi tolong ingat kalau kita nak buat pembuktian adalah wajib kita guna konsep asal dia. Maksudnya m1 darab m2 negatif 1. Jadi kita proofkan dekat sini. Negatif 1/2 kita darab dengan 2, hasilnya adalah negatif 1. Maka dekat sini saya buat simple sajalah. Maka persamaan tersebut adalah serenjang. Saya buat simple conclusion je. Boleh terima tak konsep ni untuk pembuktian dia serenjang atau tidak? Boleh take your time dulu, tengok, fahamkan, baru kita proceed untuk soalan seterusnya. Okay, kalau dah ready bagi tahu it's okay, take your time.
Boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat ini adalah bentuk apa nama dia? Apakah nama bentuk persamaan ini? Persamaan garis lurus kita ada 3 bentuk. Pertama sekali nama dia adalah bentuk am. Bentuk am tu dia macam ni. Contohnya AX tambah BY tambah C sama dengan kosong. Ini adalah bentuk am. Ini adalah bentuk garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Satu lagi adalah bentuk pintasan. Okey, jadi ini adalah kategori bentuk pintasan. Okay, so apa conclusion kat sini? Kalau kamu jumpa persamaan macam ini, kita balikkan dia kepada bentuk asal. Maksudnya X, tengok X kita adalah positif. Jadi ini adalah negatif. Jadi kita kena bagi dia semula kepada bentuk asal. Kita pindahkan negatif ke 4. Tambah, ini tak ada masalah. Ini dalam keadaan positif. So kat sini, apa yang kita boleh dapat? Pintasan ini untuk P, dia adalah negatif 4. Manakala pintasan Y di sini, di Q dia adalah 5. Ada soalan nak tanya tak setakat ni? Macam soalan ni macam kamu dah pernah buat kan? Betul tak? Ya. Betul tak? Okey, kalau macam tu, Ya. okey, saya nak kamu first step sekali. Saya dah bantu sikit. Saya nak kamu cari kecerunan menggunakan konsep ini negatif Y, negatif B per A, dia punya formula asal. B per A, di mana B itu adalah Y, manakala A itu adalah X. Untuk pintasan sahaja. Lepas tu step kedua saya nak kamu cari titik tengah. Kenapa? Sebab dia adalah serenjang. Maksud serenjang dia melalui di sini. Ini serenjang. Sebab tu di sini kita kena cari titik tengah. So kat sini tolong ingat bila serenjang dia adalah M2. Jadi untuk M2 formula dia adalah negatif 1 per M1. Okey, first step dulu. Saya nak kamu dapatkan nilai kecerunan. Dia bunuh diri. Lima per 4 kata cikgu. Very good. Jawapan dia adalah 5/4. Yang lain macam mana? Dapat tak M1 adalah 5/4? Dapat. Okey. 5/4 maksudnya negatif. Y-nya adalah 5. X-nya adalah negatif 4. So kat sini kita akan dapat 5/4. Okey. Step seterusnya. Bantu saya cari titik tengah menggunakan koordinat PQ. Okey, macam mana kita nak sebut koordinat P ni? Kita nak sebut titik P dalam bentuk koordinat. Macam mana? Negatif 40. Okey, very good. Negatif 40. Macam mana dengan Q pula? 05. Okey, very good. Dapatkan titik tengah. Negatif 4. Apa? Ya kah? Dia titik tengah dia kena tambah, lepas tu bahagi 2. Dia mesti kena tambah dulu baru bahagi 2. Maksudnya X1 tambah X2 bahagi 2. Lepas tu Y2 tambah Y1 bahagi 2. Okey, apa jawapan dia untuk X? Negatif 2. Okey, very good. Negatif 2. Apa untuk jawapan Y pula? 5/2. 5/2.
Yes, 5/2 atau kamu nak buat 2/5 pun diterima, tak ada masalah. Okey, macam mana kita nak dapatkan nilai M2 step ketiga? Okey, kita hanya buat penggantian saja kan? Jadi apakah nilai kecerunan kedua untuk persamaan yang baru yang berwarna merah tu? Negatif 4/5. Very good, negatif 4/5. Tahu tak yang lain macam mana negatif 4 dapat jawapan negatif 4/5? Oh, Tahu kan? Kita hanya ganti nilai sahaja. Ini ada formula sudah. Negatif 4/5. Okay, so final step. Bantu saya buat persamaan ya. Kita sudah ada kecerunan yang kedua iaitu negatif 4/5 dan dalam masa yang sama kita sudah ada koordinat negatif 2, 5/2. Buat persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, kamu siapkan dulu, nanti kita akan bincang untuk jawapan akhir. Tak dapat jawapan boleh share ya. Y sama dengan negatif 4/5 X kali C-nya berapa tadi? Saya tak jelas. 5. Tambah 5 Ya. Okey, yang lain macam mana? Dapat jawapan yang sama dengan kawan kamu? Atau masih dalam proses untuk selesaikan? Macam mana? Kita bincang ke atau kamu boleh buat? Dapat jawapan sama ke? Ke dapat jawapan lain? bincang. Dapat sama. Dapat jawapan yang sama. Okey, kalau nak bincang, it's okay. Kita boleh bincang. Kita ganti je Y sama dengan negatif 4/5X tambah C. So, Y kita adalah 5/2 tolak 4 sama dengan negatif 4/5. X kita adalah negatif 2 tambah C. Jadi dekat sini apa yang saya dapat? 5/2 sama dengan 8/5 tambah C. So kalau C sorang-sorang dia akan jadi macam pelik je kan? 5/2 tolak 8/5.
So kalau C tu dalam bentuk pecahan kan? Ya, 9/10. 9/10 ke? Ya. Okey. Jerilin kan yang sebut tadi, Jerilin salah kat mana? Saya ikut kalkulator cikgu. Hah? Ikut kalkulator? Tengok balik pendarapan dia macam mana? Takut mungkin tersalah tekan ke? Salah cikgu. Oh, okay. Alright. Tak apa, it's okay. Pelan-pelan. Jangan salah dalam exam Okay. Agak-agak kamu soalan ni mencabar tak ke biasa je? Ke sederhana? Sederhana. Sederhana. Okay. Untuk makluman kamu, sebenarnya soalan ini adalah aras rendah. Ya, betul. Saya tak tipu. Ini adalah soalan aras rendah. Tak apa. Pelan-pelan. Dalam exam kamu ikut yang terbaru, dia banyak soalan aras rendah dengan aras sederhana. Aras tinggi dia tak berapa banyak. Jadi potensi untuk kamu dapat grade C tu tinggilah. C ke atas Okey, tak apa. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, ini adalah soalan bentuk yang sama macam tadi juga. Cuma kat sini disuruh cari koordinat Q. Okey, tolong ingat, kalau kita nak cari koordinat Q, kita kena selesaikan persamaan serentak. Okey, maksudnya kat sini, persamaan pertama bagi garis ini kita dah tahu. Okey, kita ada perkataan serenjang. Maksudnya, untuk persamaan yang baru ini, kita akan guna konsep serenjang yang saya birukan ni. Okey, M1 bagi persamaan ini apa? 2x. Dot, negatif 2. Yes, negatif 2. Jadi automatik M2-nya berapa? 1/2. Yes, 1/2. Kamu tak nak tanya saya tak macam mana dapat 1/2? Sebab saya buat terus ni. Tak. Negatif Tak 1. perlu. Betul kan? Betul. Okay. Maksudnya kamu dah tahulah. So kat sini, ingat kita kena dapatkan persamaan dulu. Jadi kita buat prosedur macam tadi. M2 kita adalah 1/2 dan titik dia melalui titik 02. Okey, sekarang ni kamu buat dulu persamaan garis lurus. Persamaan kecerunan. Okey, dapatkan persamaan dulu. Dua itu maksudnya C-nya adalah 2 lah. Macam tu. Ya. Okey, maksudnya boleh tolong sebutkan persamaan akhir kamu apa? Y sama dengan? 1/2x tambah 2. Okey, very good. Okey, saya harap yang lain tambah C pula tambah 2 Saya harap yang lain dapat jawapan yang sama. Okey, tolong ingat, sekali lagi saya nak ingatkan, bila persamaan itu bersilang, untuk cari titik persilangan, kamu kena guna persamaan serentak. Maksudnya kat sini, Y sama dengan 1/2x tambah 2 itu adalah persamaan pertama dan Y sama dengan negatif 2x tambah 1 itu adalah persamaan kedua. Boleh kamu habiskan dulu? Boleh tak? Masih ingat lagi persamaan serentak? Tingkatan 4 tu? Ingat. Okay. Take your time. It's okay. Untuk makluman kamu, soalan ni dah cantik tau. Dia dah tinggal Y sorang-sorang. Jadi apa yang kamu kena buat, soalan pertama tu terus ganti dalam persamaan kedua sahaja. Okay, take your time. It's okay.
Negatif 2/5 kah? Dapat Okey. salah kira. Tak apa. Sebutkan dulu dia punya koordinat X apa? Negatif 2/5 Iya. Ya. Koordinat Y 9/5. 9/5. Yang lain macam mana? Dapat jawapan yang sama tak? Sama cikgu. Sama. Perlu perbincangan atau tak perlu? Perlu cikgu. Okey, kalau perlu, okey, yang ini dah cantik. Jadi saya buat langkah pertama dia adalah persamaan pertama itu ganti pada persamaan kedua. Maksudnya terus kita ganti pada Y ya. Okey, apa yang kita akan dapat kat sini adalah 1/2x tambah 2 itu adalah persamaan Y yang kita ganti. Manakala persamaan kedua kita adalah negatif 2x tambah 1. Ingat, x dengan x, y dengan y. Jadi x dengan x, nombor dengan nombor. So ini saya akan dapat 1 tolak 2. 1/2 tambah 2 kita akan dapat berapa 1/2, 2.5 lah kan? 5/2 kan? Betul tak? Iya. 5/2x sama dengan negatif 1. Jadi kalau x sorang-sorang negatif 1 kita bahagi dengan 5/2. So kita akan dapat kat sini negatif 5/2. Okey, so cun sudah. Jadi kita langkah kedua tu kita nak dapatkan nilai x pula, kita ambil mana-mana persamaan pun boleh. Jadi ini saya ambil persamaan pertama. Jadi y sama dengan 1/2, x itu ganti dengan negatif 5/2 tambah 2. So kat sini saya akan dapat y sama dengan negatif 5/4 tambah dengan 2. Betul ke? 2/5 kan? Salah ni. Saya buat salah. 2/5. Okay, and then ini negatif 2/5. Negatif 2/5. So saya akan dapat negatif 1/5. So y sama dengan 9/5 kah? Ingat kan? Ya. Okey. Ingat ya, persamaan serentak ni penting untuk matematik kertas 2 juga. Okey, cikgu. Okey. Sekejap. Kamu tenang-tenang dulu sementara saya post dekat kawan kamu. Mungkin ada step yang kamu rasa nak tanya soalan ke, kenapa dapat macam tu, kenapa dapat macam ni. Cikgu. Ya, soalan. Yang negatif 1/5/2 tu, 2 tu naik ke atas ke tu, cikgu? Ya, dia terbalik sahaja. Yang ini kan maksud kamu tu? Ya. Kalau kamu jumpa macam ni, just terbalikkan sahaja. Okey, cikgu. Okey, ataupun kalau kamu tak yakin, tekan calculator je lah. Okey, ada lagi tak soalan nak tanya? Okey, kalau diam tu maksud dia tak ada soalan lah. Okey, saya akan teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, soalan ini adalah berkaitan dengan luas. Masih ingat lagi kan luas? Kita dah ulang kaji sebelum ni. Ingat ke tak ingat? Yang ada modulus kan cikgu? Yang ada modulus. Saya bantu kamu untuk susun, nanti kamu habiskan. Okey, dia macam ni ya. Dia mesti start dengan 1/2 modulus. Koordinat yang pertama dalam bentuk translasi, koordinat kedua, koordinat ketiga, koordinat ketiga, dan kita repetition koordinat pertama balik. Okey, ini jawapan dia adalah 8. Okey, kamu nak habiskan? Kamu habiskan ke? Atau saya tunjuk untuk second step? Atau macam mana? Darab silang kan, cikgu? Ya, betul, darab silang. Kita darab silang tu mesti ditambah Lepas tu baru kita tolak tengah-tengah, lepas tu kita balas balik yang bawah. Okey tak? Ada memori? Ada. Okay, very good. Take your time dulu. Saya bantu kamu, kita jimat step. Terus modulus silang Saya letak plus minus. Dan terus dekat sini 8
bahagi 1/2. Okey, kamu habiskan dulu. Nanti kita bincang. Nanti kita ada 2 nilai untuk H. Boleh ke? Cikgu apa jawapan dia? Jawapan dia sekejap. Dibagi dekat sini negatif 22/3, lepas tu 10/3 untuk nilai H. Dapat jawapan yang sama tak? Tidak. Tidak. Tak apa. Soalan mirip SPM. Ya. Tunjuk cikgu. Okey. Kita cross check. Okey. Kat sini oleh kerana saya dah hilangkan modulus sebab dia jadi plus minus, jadi saya terus buat kurungan Maksudnya negatif H
tambah dengan kosong, tambah dengan 6. Okey, lepas tu saya buka. Mesti kamu tak kembangkan negatif. Satu lagi 12 tambah dengan 2H tambah dengan kosong. So kat sini 6 tolak H tolak 12 tambah 2H. So apa yang saya dapat dekat sini, ini dia akan jadi plus minus 16 So saya akan dapat 6 tolak H tolak 12 tolak 2H sama dengan plus minus 16. Ini akan dapat negatif 3H negatif 6 sama dengan plus minus 16. Okay, so saya carry on ke sebelah. Dia ada dua equation. Negatif 3H tolak 6 sama dengan 16. Negatif 3H sama dengan 16 tambah dengan 6, saya akan dapat 22. Jadi H adalah negatif 22 per 3. So yang satu lagi negatif 3H tolak 6 sama dengan negatif 16. So negatif 3H negatif 16 tambah 6 adalah negatif 10. Jadi H sorang-sorang negatif 10 bagi negatif 3 atau 10 per 3. Okey tak? Dapat. Alright. Tolong hati-hati ya. Yang kat sini tolong hati-hati. So kita kena kembangkan dia. Ada pertanyaan nak tanya tak? Tanya je. Kalau tak jelas ke, tak faham ke, cikgu macam mana boleh dapat tu? Saya akan explain sebaik mungkin. Okey ke ni? Okey, cikgu. Okey. Boleh saya teruskan? Okay, kita ada lagi 7 minit. Boleh. Okey, soalan nombor 7. Okey, cun soalan ni. Ini adalah soalan bentuk soalan kertas 2 dalam markah. Okey, raja di atas menunjukkan garis lurus PQ. Okey. Titik S. Okey. Lepas tu dia nak tulis persamaan P pintasan. Okey, soalan ini tak ada masalah dalam bentuk pintasan. Pintasan tu yang saya bagi tahu tadilah. X per pintasan A itu adalah pintasan X, tambah Y per B itu adalah pintasan Y sama dengan adalah 1. So ini dia dah masuk tembering. Okey. Kamu perhatikan apakah persamaan untuk A? Kalau kita ganti terus. Okey. Sebut je. It's okay. X sama juga dengan negatif X per negatif 4 tambah Y per 8. Okey, ngam. Begini ya. Kawan kamu sebut tadi, negatif tu di bawah, betul lah, tak ada masalah. Negatif tu memang di bawah. Tapi ingat ya, kita kena permudahkan lagi sebab atas ni positif. Positif negatif akan dapat negatif. Jadi negatif 8 per 4 tambah Y per 8 sama dengan 1. Cikgu, kalau saya tak nak guna macam ni boleh? Maksud kamu mungkin kamu akan buat persamaan biasa. Lepas tu akhir sekali kamu akan convert. Boleh, tak ada masalah. Tapi kamu kena ingat ya, soalan ni satu markah je. Jadi jangan bazirkan masa. Okey, soalan kedua. Kita nak cari tembering. Okey, saya keluarkan dulu. Lagi besar sikit. Okey, di sini adalah P. Negatif 4, kosong. Di sini adalah Q. 0, 8. Di sini adalah S. Dia punya nisbah. Okey, PS sama dengan 3SQ. So kalau kita tukar kedudukan, maksudnya nombor-nombor huruf dan huruf, PS per SQ sama dengan 3 per 1. Okay, jadi automatik kita dah tahulah PS tu adalah 3 bahagian, SQ adalah 1 bahagian. Boleh kamu selesaikan dulu menggunakan kaedah tembering. Masih ingat kan yang darab silang tu? Yang kita buat mula-mula tadi? Begini. Okey tak? Masih ingat? Ke nak tanya apa-apa? Tanya je. Tak nak tanya ke ni? Serius lah? Tak nak tanya, buat dulu.
cikgu negatif 16 ke cikgu? Okey, negatif 16. Saya letak kat sini dulu. Negatif 16. Sekejap, sekejap. Ya. Ya, negatif 16. Macam mana? Nak saya tunjuk ke? Tak payah? Ya. Payah, okey. Okey. Kita fokus kepada X dulu So, kalau kita fokus kepada X kat sini, 1 tu darab dengan negatif 4. Tambahkan dengan 3 tu darab dengan kosong. Sebab kita darab silang tau. Lepas tu bahagi dengan jumlah nisbah iaitu 4. Kat sini kita akan dapat negatif 4 bahagi dengan 4. So, nilai X kita akan dapat negatif 1. And then kita fokus kepada Y pula. Masih darab silang. Maksudnya, 1 darab dengan kosong. Tambahkan dengan 3 darab dengan 8. Bahagi dengan jumlah nisbah 4. 8 darab 3 adalah 24. 24 kita bahagi dengan 4. Jawapan X, Y adalah 6. So, tolong ingat. Mesti dalam keadaan koordinat. Iaitu negatif 1, 6. Okey ke? Ada pertanyaan? Okey cikgu. Okey. Soalan C tu. Dia cakap RS tu dia berserenjang. Okey. Macam mana kita nak cari kecerunan PQ? Boleh tolong sebutkan kecerunan dia? Guna formula. Sebut kat bawah lah sikit. Serabut atas. M1 adalah negatif Y per X ataupun negatif B per A. So, apa nilai koordinat dia? Nilai koordinat, nilai kecerunan. 2. 2. Okey, maksudnya macam mana kamu dapat 2? Negatif, Y-nya adalah 8, lepas tu X-nya adalah negatif 4. So, kecerunan yang pertama adalah 2. Jadi, automatik kecerunan yang kedua tu apa nilai dia? Untuk, apa? Sebut? Negatif 1/2 kan? Betul tak? Ya. Okey, so kan dia nak persamaan. Jadi kita dah ada kecerunan, kita dah ada koordinat. Jadi bantu saya dapatkan persamaan akhir. Ganti nilai ya. Lima 5.5. Kejap. Apa? Sebut balik. 5.5. Maksudnya persamaan yang kamu dapat Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 5.5 atau 11/2 pun saya terima. Tak ada masalah. Okey, nak saya bantu tak macam mana? Nak saya tunjuk tak macam mana dapat nilai 11/2 tu? Ke tak payah? Boleh. Kalau saya tak payah jadi. Okey, sebab ada kawan kamu request. Jadi saya tunjuklah. So kat sini kalau kita ganti, kita akan dapat Y sama dengan negatif 1/2X. So koordinat dia adalah negatif 1, 6. Y-nya adalah 6 sama dengan negatif 1/2 negatif 1 tambah C. Jadi kat sini 6 sama dengan 1/2X 1/2 tambah C. Jadi kalau C sorang-sorang 6 tolak 1/2, so C-nya akan dapat 11/2. So kita akan dapat, kalau kita ganti balik, kita akan dapat kat sini. Okey. Okay, saya harap lepas ni clear untuk topik ni. Nanti bila buka sekolah kita boleh fokus topik-topik lain lagi. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya soalan? Cuma untuk hari ni tak sempat nak tunjuk locus je lah. Tak nak tanya soalan? Tak ada?
Tidak. Okey, kalau tiada, setakat ini saja untuk hari ini. Sekejap lagi saya bagi yang program 5 minit tu Oke, terima kasih cikgu. Okey, sekejap. Apa saya nak buat? Okey. Terima kasih cikgu. Stop Terima kasih. present. Terima kasih cikgu. Tanpa Romi. Terima kasih cikgu. Tanpa Romi. Kejap hilang lah. Kejap. Baik, cikgu. Terima kasih cikgu. Oke, thank you. Kejap. Okey, terima kasih untuk hari ini. Bye. Baik, Oke, cikgu. terima kasih cikgu. Okey. Okey, bye. Terima kasih.